والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا رزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا مباركا وارزقنا شفاء من كل داء. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا وأولادنا وأسرتنا وعشيرتنا وإخواننا وأصحابنا وجيراننا وتابعنا عبادك الصالحين. اللهم يا دافع البلاء ارفعنا يا الله، ارفعنا يا الله، وعن المسلمين كل بلاء ووباء وهم ومن وضيق وشدة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambungan kata dia kitab Ahkamit Taharah. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum suci. Bermula segala air yang sah berbuat suci dengan dia, barang yang turun daripada langit atau yang keluar daripada bumi seperti air hujan dan air embun dan lainnya, dan air laut dan air sungai dan air mata air dan lainnya atas barang yang mana sifat ada ia daripada asal kejadian. Jadi malam ni nak menyatakan berkenaan dengan hukum bersuci. Bila kita sebut dia hukum bersuci, asal bersuci ialah dengan air. Asal bersuci dengan air. Sebab itu dia buat mari itu hukum suci. Sedangkan barang lain pun ada lagi. Perkara yang kita buat suci. Seperti tanah, seperti benda-benda yang keras, yang kasar dan sebagainya, itu juga dalam kategori kata bersuci. Tetapi hak yang asal dia suci ialah dengan air. Baik. Jadi air yang sah buat suci ni barang yang turun daripada langit. Hak turun daripada langit, air yang turun daripada langit itu semua suci kata. Seperti atau yang keluar daripada bumi. Dua perkara ni hak yang besar sekali buat suci. Hak mana yang turun daripada langit, hak mana yang keluar daripada bumi. Hak yang keluar daripada yang turun daripada langit dan yang keluar daripada bumi ini, contoh dia seperti air hujan. Tu air hujan tu suci. Bukan setakat suci lah, kita boleh buat minum. Kita boleh buat apa, dia menera dia cukup, kemudian kebersihan dia, suci dia tu pun lebih pada air tapis, lebih pada air apa lagi. Dan saya ceritalah air tapis, air mana? Air hujan tu lebih baik. Air hujan tu lebih baik, alkali dia tinggi. Air hujan ni alkali dia tinggi. Orang sebut alkali belaka tu, air hujan lebih sekali. Tapi orang tambah air hujan tu sebab apa? Tak payah beli, tak payah jual. Dia hak suhunya air hak yang jual ni. Hak jual kat suhu lah. Air hujan tak payah jual, dia ada. Tapi kita tak buat. Sebab apa tak buat? Sebab tak ada orang promote. Tak ada orang promote air hujan. Ada yang potong, tak ada air hujan. Nampak tak? Itu bagus untuk minum, tak payah rebuh-rebuh. Rebuh dalam kas, lalu dalam jak minum gitu je. Bagus.
Dan air embung. Tu hak yang turun daripada bumi, daripada langit tu. Air embung. Tu air embung ya. Air embung ni kita faham air embung tu. Air hak turun pagi. Dan memang air. Kalau kita tadah banyak, dia boleh jadi banyak air embung tu. Tu juga air yang suci, yang bersih. Cuma air embung ni dia kuat asid sikit lah. Daripada air hujan. Asid dia kuat. Air embung. Dan lainnya. Tidak. Dan air laut. Juga yang turun daripada langit. Yang keluar daripada bumi. Juga termasuklah air laut. Dan air sungai. Boleh buat suci ni. Dan air mata air. Hak tu turun tubik daripada bumi. Mata air. Mata air ni pun kalau mata air tu dalam dia lebih pada 100 kaki, maka air mineral. Maknanya air tu tak campur dengan air atas. Tidak. Kalau kurang pada 100 meter tu, 100 kaki tu, dia campur dengan air atas ni. Air atas ni kadang-kadang dia tapis lah. Dia tapis ke dalam tanah tu. Cuma dia campur dengan air kotor kita, air lokang kita, air parit kita, kadang air tandah dan sebagainya tu. Tapi dia tapis. Dia jadi bersih, jadi suci. Tapi kalau kita ambil 100 kaki bawah tu, tu memang dia tak campur dengan air atas ni. Tu air, mata air. Dan lainnya, atas barang mana sifat ada ia daripada asal kejadian. Mana-mana sifat air yang asal kejadian, semuanya suci. Yang sah dibuat suci dengan dia. Dia. Makna yang sah dibuat suci ni, air tu suci lah. Orang kitab-kitab lain dia sebut air yang suci lagi menyucikan. Artinya air yang dapat menyucikan, yang dapat bersuci dengan dia. Kemudian adalah air terbahagi atas 4 bahagi. Cara senang, cara rekahnya air ni 4 bahagi. Pertama, suci pada dirinya, lagi menyucikan bagi yang lainnya. Tiada makruh istikmalnya. Dia tak makruh guna. Air itu dia suci. Dan dia boleh menyucikan orang lain. Dia boleh menyucikan bagi yang lainnya. Boleh buat basuh najis, dia boleh buat basuh kecing, boleh buat basuh teruk. Nampak tu? Boleh buat ambil air semayang. Tu air tu. Dia menyucikan bagi yang lain. Tiada makruh istikmalnya. Pakai istikmal nak guna dia tu tak jadi ke makruh lah. Boleh guna. Dan iaitu air mutlak daripada qaid yang lazim. Ini yang kita tak faham kadang-kadang, air mutlak daripada qaid lazim. Sebelum pada kita faham waktu, kita kena faham dulu makna dia, maksud dia. Mutlak ni maknanya lepas. Ataupun yang dilepaskan. Ataupun dalam bahasa kita panggil terlepas. Daripada terlepas daripada mana? Daripada qaid lazim. Sebab dia kata mutlak daripada qaid lazim, maknanya terlepas daripada qaid lazim. Apa qaid lazim? Qaid itu sakut paut. Kita pun sebut qaid juga, qaid. Qaid kita sebut qaid. Maknanya sakut paut. Itu dia, sakut paut. Apa sakut paut? Qaid lah, qaid. Ada sakut lah kita kait tu. Jadi kaitan qaid ni dengan makna kaitan yang semesti. Tak boleh lepas. Sebutan air tu mesti kena kaitkan dengan sebutan yang lain. Yang sebutan tu tak boleh kita nak tak sebut. Itu dia. Tak boleh nak tidak sebut. Itu makna air mutlak yang terlepas daripada qaid sani, daripada kaitan sebutan yang lain yang mesti kena sebut. Tak payah juga tu nak faham, payah tu. Nampak tak? Apa air yang terlepas daripada kaitan
Yang lazim kena sebut. Lazim tu mana lazim disebut. Itu dia. Seperti kita kata air yang terlepas dari segi sebutan yang lain, macam seperti contoh air telaga, air sungai. Sungai tu ada kaitan disebutkan dia, tetapi tidak lazim, tidak semesti kena sebut. Air telaga, air pahit sebut, tapi kita boleh mutlakkan sebutan itu. Kita boleh lepaskan daripada sebutan pahit. Kita ambil air pahit, nampak? Kita cebok air pahit. Bila kita cebok air pahit, siang burung tu kena kipas lah tu, pergi lepas luar. Ambil pergi lepas luar tu lalu siang kena makukan. Dia dah congok lagi. Dia dah nak rubik tu. Dia kena kipas siang tu. Tengok benda tu, tindakan lagi. Jangan tengok. Tak suka, tak minat. Bertindak. Kita bertindak. Mula ni ustaz ni tua dah ni nak cerita ni. Tapi tak suka lagi. Tengok saja benda-benda. Bertindak selalu. Siang ke dia. Kita dulu tindak tangga tu, anak kita di atas tu, anak jatuh tangga golek dang gigi untuk sambut bawah. Nak ceritanya. Tak tengok saja. Bunyi mulut pun dah. Anak jatuh, golek datang apa bawah tu. Syuk, dan lagi lapak tu sambut. Boleh tak boleh? Kira tengok. Jadi kita, nampak tak? Golek laju tu. Bertindak tu penting. Baik. Itu dia. Mampu dah burung tu. Siang dia burung. Patah sayap. Tak dia nampak terbang. Burung ni kalau dia masuk dalam rumah. Dia masuk dalam rumah atau dia masuk kan ni. Dia sepatutnya tidur malam ni. Kalau dia masuk tu ada alamat. Ada alamat dia nak bagi tahu kita. Itu dia. Sebab dia sepatutnya dia tidur. Sebab apa dia tak tidur mari sini? Nampak tak? Burung tak ada main tengah malam dia kemari burung apa tu dia burung biasa. Dia macam ayam kot. Ayam tak tahu tak mari-mari dah tengah malam dia tidur. Kera tidur malam. Baik. Tu qaid. Bila kita ambil air pahit, kita bubuh dalam beldi. Orang tak sebut air pahit tau. Kecuali orang tanya baru kita jawab. Mau ambil air apa ni? Air pahit. Maknanya perkataan pahit ataupun air telaga, perkataan telaga tadi boleh kita lepaskan makna dia. Kita boleh lepaskan perkataan dia. Nampak? Kita lepas. Itu makna mutlak. Mutlak tu makna lepas. Mutlak tu sama makna dengan tolak. At-talaq. Tolak. Cerai. Itu makna tolak kalau cerai. Tolak orang puang tu makna sama itu. Air tolak. Air lepas. Daripada nama yang lazim. Air telaga tadi kita pun ambil air telaga nak buat basuh najis. Orang tak bersoal pun ambil air je. Kita pun ambil air telaga. Kecuali orang tanya baru kita jawab. Air apa mau ambil ni? Ambil air di mana? Air pahit. Ambil di mana ni? Air telaga. Kalau orang tak tanya air je. Kata telaga dilepaskan. Tidak disebut. Itu makna mutlak daripada qaid lazim. Adapun air tu bila kita boleh lepas begitu bermakna kita boleh buat ambil air semayang. Boleh buat suci. Kalau air itu tidak dilepaskan nama dia, kalau pun kita tak sebut tapi kita akan kenal seperti airnya, seperti air tebu. Kita ambil air tu kita letak mana-mana, kita beri ke orang mana-mana pun, kalau orang tak tanya pun mesti orang sebut. Ataupun memang kita sebut ni air tebu. Buat mari air tebu tu.
Kalau air biasa tu, air pahit. Kalau nak rasa ngaji, orang dah kata, buat mari air pahit. Sebut sampai ke bila-bila pun air pahit. Gepuh air pun jadi air pahit. Dah. Air tebu, kita buat apa saja, jadi air tebu juga. Maknanya perkataan tebu sentiasa lengkap. Oi, berkait dengan air. Perkataan tebu berkait dengan air. Perkataan airnya, nyo tu berkait dengan air. Tak boleh nak cerat tanggap dengan perkataan air, nyo. Tak boleh nak kata air saja. Tebu, air tebu. Tak boleh nak kata air saja. Mesti kait nama tebu. Begitu juga perkataan air teh, air kopi dan jadi air kopi. Tak boleh pergi dah. Pergi jual dua-duanya pun kopi lah, air kopi lah. Perkataan kopi tu tak cerat tanggap. Maka air itu dinamakan air yang tidak terlepas daripada kaitan sakut paut dengan nama yang semesti kena sebut. Lazim. Iaitu semesti kena sebut. Maka air itu tak boleh buat suci. Air tebu, airnya, air kopi tak boleh nak buat suci. Kerana nama dia tu tetap lekat. Tapi air teh, air kopi itu perbahasan yang lain pula. Air suci yang bercampur dengan perkara yang suci. Dia masuk dalam bab air mustakmal. Nampak? Sebab apa? Dia bukan asal. Hak asalnya macam airnya tu asal. Air tebu asal. Air tua asal. Dan air-air yang lain. Hatta air akar kayu. Itu yang khilaf. Air akar kayu boleh buat suci ke tak? Air akar kayu pun tak boleh nak buat suci. Kenapa? Sebab dia ada qaid lazim. Atau akar kayu hak besar lengang tu. Memang dia. Ni ada. Kita catah. Atas catah bawah. Tak ada air. Boleh steko tu. Kalau besar peti tu. Panjang tak apa sedepa. Boleh seteko sejak. Ada lah. Lebih sedepa. Seperti catah-catah ada. Tu banyak tu dalam kang. Kita masuk dalam kang. Orang biasa dalam kang tu. Dia pakai air tu lah buat minum. Tak payah cari air parit tau. Air tu. Kecuali ada air sungai, air alu hok bersih. Kalau tidak air kotor. Air parit tu kotor. Kadang-kadang berok genang lah apa semua sekali. Nak makan air tu je. Boleh buat ambil air sembahyang ke tak? Ada qaid lazim. Ada qaid lazim. Dia timbul sebab itu dalam ni dia tak sebut pun, tak bilang pun dalam kitab fiqh mana-mana tak bilang pun air suci ni ialah air akar. Sebab air akar dia sama tarah dengan airnya. Sama tarah dengan airnya dengan air tuak tu sama tarah je. Air tuak sama. Sama. Air akar, air tuak bahasa mana? Air akar tu bahasa kelak-kelak. Air tuak keluar kot seludang. Kot mayang. Air akar tu kot akar. Sama tarah je. Maka air akar ni tidak boleh buat suci. Nak minum? Minum boleh. Air tuak boleh minum. Minum suci. Air tu suci. Tetapi dia tidak dapat menyucikan. Sebab apa? Sebab dia ada qaid lazim itu. Maka tiada memberi mudarat qaid yang berurai pada keadaan mutlak. Dia hak berurai ni dengan makna lawan pada qaid. Itu makna berurai. Apa makna berurai? Bercerai. Boleh pisah, urai. Tidak, urai. Urai bahasa mana tu Imam? Bahasa Terengganu dah tu. Dah. Urai tu bahasa Terengganu dah. Kalau api orang panggil apa? Kalau kita nanok tu, orang panggil apa bila asyik ada api nasi kering? Api dapur kayu tu lah kita nanok kawah tu bila nasi kering orang panggil apa? Surau. Surau. Ni dia. Kalau hak ni hak bahasa ni pisau ni tak terikat ni dia panggil orang. Tak terikat. Kalau terikat. Qaid tadi terikat. Kalau tak terikat yang main berurang. Seperti rambut. Rambut tu kalau dia sipu tolong urangkan rambut tu. Urang rambut supaya apa? Supaya tak takut sama dia.
dak sipu. Kau kat sini panggil apa uga tu? Kalau rambut tak boleh sipu, panggil apa? Ha? Uga lah tu. Ni sikap uga rambut tu jangan boleh sipu. Ni perkataan uga ni perkataan Terengganu dah. Dan orang petani pun dia pakai uga juga. Uga juga. Tu. Ya tak biar. Orang petani pakai uga ke tak? Uga. Qaid yang berurai pada keadaan mutlak. Tidak pada keadaan terlepas. Urai makna terlepas lah. Tak kait dah, tak sakut. Seperti air telaga. Macam kita sebut tadi air telaga. Bila sebut air telaga, dalam telaga kita sebut air telaga. Bila kita rebuh air tu, dia tak jadi air telaga dah. Jadi air apa? Bila kita rebuh jadi air apa? Air panah. Air masuk. Air panah, air masuk. Bila kita botol, telaga tu hilang dah. Panah air masuk pun hilang juga. Jadi air teh dah pula. Maknanya dia boleh terurai. Boleh terurai daripada makna mutlak dia tu. Atau air sungai atau lainnya. Dan keluar dengan qaid yang terurai. Qaid yang terurai ni makna air mutlak ialah air yang terurai daripada makna dia, tidak ada qaid, tidak ada kena-mengena nama dia tu. Yang keluar daripada terurai ni qaid lazim. Qaid lazim maknanya mesti kena sebut. Mesti kena sebut air tu, nama air tu. Seperti air tebu, air nyo dan umpamanya. Air tebu, air nyo, air teruk, air akar tadi. Itu semua sekali. Sebab itu air masuk boleh buat suci ke tak? Air masuk boleh buat suci ke tak? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab dia tidak ada nama air saja tu. Sama lah dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam tu air mata air. Dia tak bilang dah sini air Zam-Zam tu. Sebab apa? Sebab air mata air. Yang ditapis daripada air laut. Air Zam-Zam tu. Air Zam-Zam tu disuling, ditapis daripada air laut lagi. Dulu pernah ceritakan orang jatuh dalam telaga tu. Ya kedok tak tahulah cerita tu. Tapi mungkin sungguh lah cerita dulu. Jatuh dalam telaga dulu. Telaga Zam-Zam tu boleh kita pergi. Lah ni tak boleh dah. Kita pahit yang lah ni. Jatuhlah. Jatuh menyelang cari tak jumpa dah. Jumpa tak jumpa, orang kata jumpa tak jumpa ni dia kedok tak tahu cerita ni tapi masyhur cerita ni. Jumpa tak jumpa tu. Patah jedah. Di jedah ni jumpa. Apa tak? Patah jedah. Orang kata dia kedok tak tahulah. Tapi ikut pada pandangan Islam, air Zam-Zam ni dia mata air yang mengalir daripada syurga. Itu mata air yang mengalir daripada syurga. Macam juga sungai Dijlah, sungai Furat di Iraq tu, sungai Dijlah, sungai Furat. Dia tak ada penghujung. Tak tahu orang cari penghujung tak ada sungai tu. Tu. Dan ulama sebut daripada hujung dia daripada syurga. Baik. Itu habislah air tua, air tebu, air nyo, air umpamanya itu. Semua tu dia kena sebut. Tak boleh sebut air saja. Mesti jadi ikut mana-mana pun mesti jadi air nyo. Mesti jadi air tua. Mesti sebut tua. Mesti sebut nyo. Ikut mana-mana. Hanya tuannya pun. Dia akan jadi begitu. Bila jadi begitu, tak boleh nak buat suci. Kita cari ya. Air apa-apa pun. Nampak tu? Yang keduanya air suci lagi menyucikan tetapi makruh istikmalkan dia. Ni air yang makruh istikmal. Itu dia. Nak guna makruh boleh buat suci boleh, nak buat ambil semayang boleh. Tapi makruh guna. Guna istikmal mana? Pada badan orang yang ditakut atasnya penyakit sopok. Itu dia. Tak boleh guna pada badan awak mandi, junub tak boleh. Makruh, bukan tak boleh, makruh.
Kerana apa? Dimimbangi penyakit. Penyakit apa? Di antaranya penyakit sopok. Dia sopok ni penyakit bala tu lah. Macam kubah ni, kubah bala tu kan, kubah kaki putih tu. Kadang-kadang kubah ni dia ada bala dia habis seluruh tubuh. Tapi kita sohu kalau kubah bala tu kubah besar. Dia mudah gemuk kubah bala ni. Kubah bala ni kubah besar. Bala tu dia jadi putih, kaki dia putih, mulut dia putih. Dan ada setengah kubah hak putih, hak bala semua habis seluruh tubuh. Saya pernah tengok dah. Pernah jumpa dah kubah bala, tapi sini tak ada ni, kubah biasa je. Kubah bala habis putih semua sekali. Tu bala dia panggil. Kubah bala. Dan ni orang kurang sebut dah kubah bala. Zaman dulu kubah bala ni show lah orang sebut sangat. Sebut kubah bala. Macam ke kuda lah. Kuda dia panggil ghurrah. Ghurrah. Kuda kalau ada ghurrah tu kuda mahal. Kalau kubah kalau ada bala tu kubah besar. Nampak? Kalau 7-8 ribu seekor tu barang. Kubah. Ada ke sini kubah bala kan? Kita tengok tak? Tak ada nampak lah ni deh. Takut orang lama-lama tu nampak Tak ada nampak kubah bala. Jadi kalau kena kubah dah apalah. Harga mahal. Sebab dia besar. Kena kuda. Kuda ni kalau kuda ni tak panggil bala, dia panggil ghurrah. Ghurrah ni maknanya putih kaki dia ni. Kat ni kat kelangan kaki ni pas bawah putih. Pak-pak putih. Lepas tu dia ada calek pula. Dahi dia tu, atas dahi tu putih. Tu kalau kuda lagu tu mahal. Ya zaman dulu dah. Gak kemudian kalau orang kalau kena bala ni tambuh tambuh malu orang. Orang malu kena bala ni kena muka, kena tangan mula-mula dia mari tangan. Dia putih sikit, lepas tu kalau lama putih. Kalau putih macam kau orang putih tu tak apa juga. Ni putih tapak dah comel. Nawa dah kena muka malu tapi tak malu-malu tahan gitu lah lama-lama. Habis gitu ya ramai orang kena tu. Ramai orang kena bala tu. Penyakit bala, penyakit sopok dia panggil. Kalau kita nak hindar daripada penyakit sopok ni tu dia antaranya kalau dulu penyakit sopok ni sebab orang jemur baju tengah malam. Baju jemur tengah malam kan. Lepas tu mari embung. Embung tu dia asid dia kuat. Pakai baju, kalau kita pakai baju yang sentiasa kita jemur malam. Pakai esok. Mari embung. Baju yang kena embung. Mudah penyakit bala. Mudah penyakit sopok. Dan banyak lagi benda-benda lain yang orang sebut penyakit sopok tu. Obat payah ni. Obat payah. Obat banyak tapi nak sekun payah. Banyak obat orang tu wayak ni macam-macam obat payah nak sekun. Di antara perkara yang kita nak hindar daripada penyakit bala ni, baca surah Kahfi. Surah Kahfi baca tiap malam Jumaat. InsyaAllah tak jadi penyakit bala. Surah Kahfi tu kalau kita baca malam Jumaat, penyakit bala, penyakit kanser kan. Kanser tu berat juga tu penyakit tu. Di antara penyakit-penyakit yang payah hinggap lah kalau kita baca surah Kahfi. Dia takut jadi penyakit sopok. Di antaranya jangan pakai air ni. Air yang dia royak ni air apa ni? Atau air penyakit sopok. Apa tu? Atau air apa dia sebut tu? Air suci lagi menyucikan. Atau air
Dulu atau berkekalan tetapnya. Air duduk situ. Tak pindah-pindah. Artinya air lama lah duduk situ lama. Dan iaitu air yang dipanaskan dia oleh matahari. Itu air yang kita duduk dengan matahari. Pada negeri yang panas. Pada negeri yang panas. Panas lah macam kita ni kalau musim ni, musim panas ni. Nampak hujan pun sampai 34 darjah Celsius. Dia musim panas-panas. Pada bejana yang menerima tuku. Artinya bejana bekas tu, dia duduk dalam bekas tu, bekas yang terima tuku maknanya bekas logam. Tu terima tuku tu. Bekas logam besi, temaga, timah dan sebagainya. Macam len ni kan taki air. Taki air len ni orang buat dengan apa? Aluminium. Aluminium tu bisa pada besi lagi. Aluminium yang tak ada atak dah pakai dah tegak panas je buat taki. Dan lama pula tu air tu. Kita keluar rumah seminggu, kita balik-balik guna air tu. Air yang terdedah kepada matahari. Dalam bejana yang terima tuku. Sebab tu tak berapa comel, tak apa sesuai. Air tu air dalam aluminium ke apa? Aluminium kan dalam besi tu. Jadi. Melainkan bejana emas dan perak. Kalau bekas tu daripada emas dan perak tak apa, tapi haram pula guna. Kita buat taki air dengan emas. Buat taki air dengan perak tu haram. Apa? Haram bukan haram guna air, haram buat tu. Buat emas perak tu haram. Guna air tak apa. Dan makruh pula air yang bersangat tang panas. Air baru masuk, panas-panas ketik-ketik. Kita pergi buat ambil air semayang basuh muka. Sangat tang panas ni. Dan sangat sejuk. Air sejuk sangat. Tu makruh juga guna. Tu macam air batu. Kita buat ambil air semayang. Sejuk. Siapa tak tahan, tak boleh. Dan yang ketiganya air suci pada dirinya tidak ada mensucikan daripada orang lain. Ni mustakmal pula, ni panjang cerita air. Kita bersitu, wallahu a'lam.